Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita dalam mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi tahun 5. Okey, pada kali ini kita akan teruskan lagi pembelajaran dalam asas pengaturcaraan. Pada kali ini kita akan fokus kepada perkakasan untuk perisian pengaturcaraan. Objektif pengajaran pada hari ini ialah pada akhir pembelajaran nanti diharapkan murid-murid dapat mengenal dan menerangkan fungsi perkakasan yang digunakan bersama perisian pengaturcaraan. Okey, boleh? Okey. Jadi perkakasan untuk perisian pengaturcaraan ada beberapa perkakasan yang kita akan perkenalkan pada hari ini. Mungkin sebelum ini kamu pernah jumpa dan jadi anggaplah ini sebagai pengulangan supaya lebih kokoh pengetahuan tentang perkakasan yang digunakan untuk perisian pengaturcaraan. Kalau boleh tunjuk di sini, ini ialah antara perkakasan yang ada pada saya sekarang, dan kebanyakannya ada, kecuali ada beberapa lagi yang tidak lekat. Ini adalah starter kit, kit permulaan sahaja. Jadi yang pertama kita akan lihat ialah papan mikro pengawal. Ini dia papan mikro pengawal. Belakang dia macam ini. Yang di tangan saya ini sekarang ialah Arduino Uno R3. Arduino Uno R3. Ini keluaran Itali ini, made in Italy. Ya, apa fungsi papan mikro pengawal ini? Papan mikro pengawal ini dia mengawal peranti elektronik yang lain berdasarkan atau cara yang telah kita muat turun kepada papan mikro pengawal ini, dan dia boleh terima input. Bila kita muat turun atau cara ke dalamnya, dia boleh menerima input, dia boleh proses, dan kemudian dia keluarkan balik input yang diterima tadi sebagai output ataupun arahan kepada perkakasan elektronik, peranti elektronik yang lain untuk menjalankan tugas dia. Contoh kita nak set, contoh kita buat lampu isyarat, lampu tu berkelip. Jadi kita guna algoritma ni, kita guna proses yang berulang kan. Kita arahkan supaya lampu menyala, set time, mula lampu merah. Okey, 2 saat. Kemudian bertukar kepada hijau. 2 saat, contoh 2 minit atau 2 saat, 20 saat. Kemudian kita arahkan dia pula berkelip kepada kuning seterusnya, berapa saat, 1 saat contoh, kemudian balik semula kepada merah. Itulah proses yang kita arahkan dan dia akan jalankan tugasan itu. Ini fungsi mikro pengawal. Dan di pasaran ada banyak jenis mikro pengawal ini, ada banyak jenis. Antaranya kita boleh lihat di sini. Okey, ini Arduino Uno yang saya tunjuk tadi. Dan kemudian yang satu lagi yang banyak digunakan untuk projek di sekolah ialah microbit. Microbit dan contoh-contoh lainlah yang ada di sini. Trinket, ini apa ni, global microcontroller, touch nido, dan ini tak nampak apa nama dia. Okey, ini contoh-contoh microcontroller ataupun micro pengawal yang terdapat di pasaran, dan saya percaya ada lagi yang lain yang tidak dimasukkan di dalam contoh ini. Baik, mari kita lihat perkakasan yang seterusnya. Jadi perkakasan seterusnya ialah suis tekan. Suis, kita tahulah bila sebut suis, biasanya fungsi dia ialah untuk memutus dan menyambungkan litar. Suis dia macam ni. Ini litar elektrik. Ini litar elektrik. Kita tekan tak bersambung, dia on. Sambung, elektrik bersambung, on. Dia putus, off.
Jadi litar elektrik macam tu dia punya cara kerja dia. Ini contoh switch tekan yang ada lah pada saya. Bila kita tekan sekali, tekan sekali lagi, dia akan putus. Switch tekan. Biasa switch yang macam ni kita kena tekan tak lepas, angkat dia putus. Kalau switch yang off, tekan. Dan ada satu lagi switch ya, dia ada yang switch on off tu, itu lain pula. Dia ke bawah on, ke atas off. Okey. Seterusnya perintang tetap. Perintang tetap, tu pada gambar tu. Kat sini pun ada contoh dia. Sekejap saya ambil. Perintang tetap. Ini dia perintang tetap. Perintang tetap. Boleh nampak? Tak nampak silau. Okey, ini perintang tetap. Okey, tengok pada gambar itu. Yang ada warna-warna ini. Warna-warna ini sebenarnya ada tujuan dia, bukan sekadar untuk hiasan ya. Fungsi dia untuk menghadkan arus elektrik. Itu fungsi perintang. Supaya arus yang masuk itu tidak berlebihan atau arus itu tidak terlalu rendah. Sebab bila arus berlebihan atau terlalu rendah, dia boleh mendatangkan kesan kepada peranti yang digunakan. Jadi setiap jala warna ini dia adalah kod kepada berapa kapasiti laluan elektrik, berapa kapasiti dia, berapa ohm, kadar rintangan dia, kadar rintangan dia berapa. Ini setiap warna ni ada melambangkan nilai lah, ada nilai yang dilambangkan. Okey, kita lihat yang berikutnya iaitu LED. LED, okey, lampu LED ini dia adalah ringkasan daripada bahasa Inggeris lah, light emitting diode. Light emitting diode ataupun diode pemancar cahaya. Jadi fungsi dia mengeluarkan isyarat dalam bentuk cahaya. Jadi kalau kita perhati kat sini dia ada kaki kan. Satu panjang, satu pendek. Yang pendek kita panggil katot, yang panjang anod. Anod ni positif, katot ini negatif. Biasa pada peralakan yang telah siap dijual, kita hanya nampak ini saja yang muncul dalam perkakasan. Yang terbenam, yang bahagian bawah ni semua terbenam dalam peranti tersebut lah. Biasa kalau kita beli perkakasan elektrik kan, yang ada indikator tu, lampu indikator dia guna LED ni, yang kita nampak ni je kepala dia. Yang ni terbenam di bawah. Terbenam di bawah. Panjang biasanya dia akan, ni boleh potong lah ikut kepada penggunaan kita. Yang pentingnya kita tahu mana positif, mana negatif, mana katot, mana anod, supaya dia berfungsi apabila dipasang. Okey, seterusnya perkakasan berikutnya ialah papan reka. Papan reka. Papan reka ini fungsi dia nak membuat sambungan litar dan komponen elektrik. Ini contoh papan reka. Ini papan reka. Dia nak buat sambungan. Contoh antara perintang dan juga LED. Kemudian nak sambung lagi dengan switch. Kita boleh masuk je sini, cucuk je. Switch. Nak sambung lagi dengan apa? Pembas. Kita sambung lagi dengan pembas. Kita cucuk. Tetapi kena tengoklah laluan dia, laluan arus dia, bukan boleh sebarang cucuk je. Dia ada laluan yang bersambung, ada yang tidak bersambung, mana tidak berhubung, tidak berhubung. Dia ada. Nanti kita akan terangkan secara lebih lanjut tentang itu kemudian. Baik. Seterusnya ada pembas. Tadi yang disebut pembas iaitu fungsinya mengeluarkan isyarat bunyi. Ni di sebelah belakang stiker ini, dia ada lubang macam ni untuk dia keluar bunyi. Biasa kalau baru beli dia akan letak stiker lah, supaya tak masuk air. Tak masuk air. Kalau masuk air sini dia akan rosak. Ataupun masuk habuk pun dia akan boleh
mengganggulah, ya. Okey, ini ialah motor servo. Saya tiada contoh di sini. Lihat gambar je. Motor servo ialah berfungsi untuk membuat gerakan bersudut sehingga 360 darjah. Dia berfungsi untuk membuat gerakan secara pusingan lah, ya, untuk buat sudut. Boleh buat pusingan. Seterusnya wayar. Wayar penyambung, dia menyambungkan litar, ya, menyambungkan litar dan perkakasan kepada mikro pengawal, ya. Okey, ini ada dua jenis sini tunjuk. Satu wayar, satu klip wire. Ini wayar ni kita cucuk je kat sini. Ni contoh wayarnya, ya. Wayar ni, ini contohnya wayar, ya. Okey, ini bila kita boleh cabutlah satu-satu, ya. Klip wire tak ada contoh. Okey, jadi dia hanya sambung ke sini. Okey, contoh kita nak sambung kepada mikro pengawal. Kita cucuk pada sini pun ada dia punya port di sini. Kita boleh sambung saja. Daripada mikro pengawal ke papan reka. Okey, apa seterusnya? Kita lihat, kita ada kabel USB. Ini kabel USB. Kabel USB ni gunanya untuk menyambungkan mikro pengawal tadi. Okey, mikro pengawal ni kita nak sambung kepada komputer. Okey. Okey, selepas kita selesai buat satu cara dalam komputer, kita dah programkan, kita nak muat turun kepada mikro pengawal ini, kita gunakan kabel ini. Jadi yang USB-C ni, USB 2.0 ni, kita sambung kepada komputer. Okey, ya. Okey. Jadi itu sahaja perkakasan-perkakasan yang diperkenalkan kepada kamu pada kali ini. Semoga kamu boleh kenal dan ingat fungsi perkakasan ini. Dan insya-Allah jika kita berkesempatan bersemuka, kamu boleh melihat perkakasan ini secara dekat dan mungkin boleh menyentuhnya juga, ya, untuk lebih kenal kepada peralatan ini. Jadi untuk hari ini boleh buka balik buku teks, ya, tajuk ini untuk kamu kenal balik, ulang kaji, dan nanti tolong jawab kuis pada link yang akan dihantar nanti, dan jangan lupa isi kehadiran pada pautan yang diberikan. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.